Apa hikmah dia? Allah Ta'ala kan? Dalam banyak-banyak nama 114 surah tu, Allah memilih pada surah yang keempat selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, datang suratul Nisa, surah perempuan. Dan bila kita lihat dalam Al-Quran ini, perkataan An-Nisa mengandungi ada 38 kali. Bila kita buka dalam Quran, perkataan An-Nisa itu sahaja, perempuan tu atau wanita tu, diulang sebanyak 38 kali. 38 kali. Cumanya kalau ada ketikanya juga disebut surah atau perkataan An-Nisa ni digandingkan dengan domain ataupun kata ganti nama yang lain, seperti Nisa'akum. Nisa'akum ada 4 kali. Nisa'akum ada 4 kali. Perkataan Nisa'ana sekali. Nisa'ahum ni perempuan juga. Kalau Nisa'akum tadi ni perempuan kamu, Nisa'ana perempuan kami, Nisa'ahum perempuan mereka. 3 kali. Nisa'ukum tadi Nisa'akum. Kalau ukum sekali je. Nisa'ikum baris bawah 5 kali. Nisa'ihim 3 kali. Nisa'ihinna 2 kali. Dan ada juga disebut dengan perkataan niswah. Niswah juga mana perempuan, ada 2 kali dalam Quran. Tapi kalau sekadar perkataan nisa itu saja dalam Al-Quranul Karim, kita akan bertemu sebanyak 56 kali. Sama ada perkataan nisa dalam bentuk yang tunggal dicampur dengan disertakan dengan domain tadi, dia semuanya 56 kali. Kalau tunggal dia saja nisa tu 38 kali, tapi campur dengan domain dia tu ataupun kata ganti nama dalam bahasa Melayunya sebanyak 56 kali di dalam Al-Quran Karim. Memang kalau kita buat kajian, kita tengok satu-satu memang banyak fadilat dan kelebihan dia, dan sangat besar pengajaran yang kita akan dapat daripadanya. Kemudian bila kita bincangkan, bila lihat dalam surah An-Nisa ini, dari sudut tertibnya kita dah sebut tadi, daripada 114 surah itu dia berada pada tertib yang keempat ataupun dipanggil tertib kedudukan mushaf. Dari sudut penurunannya, surah An-Nisa ini, surah perempuan ni, surah wanita ni, surah ini turun di Madinah, di antara surah-surah Madaniyah, iaitu turun selepasnya hijrahnya Nabi SAW. Di antara dalilnya sebagian riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma nazalat suratul Baqarah wa suratul Nisa illa wa ana indahu, yani inda Rasulullah SAW. Kata Sayyidatina Aisyah, tidak turun surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, melainkan aku bersama dengan Nabi SAW ketika itu. Jadi ini di antara surah-surah yang walaupun sedikit ada perbezaan pendapat ulama tafsir. Ada yang menyebut sedikit turun selepas surah Al-Baqarah, ada yang kata selepas surah Ali Imran. Jumhur ulama tafsir juga menyebut dia turun selepas surah Al-Mumtahanah. Ini sebagaimana dinaqalkan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Apapun memang surah ini jumhur para ulama diturun di Madinah ataupun dalam zaman selepas hijrah Nabi SAW, kerana memang dalam surah An-Nisa ni kita akan bertemu dengan banyak hukum hakam yang berkait, khususnya berkait dengan orang perempuan, berkait dengan wanita. Dalam surah An-Nisa itu sendiri kita akan bertemu dengan pengulangan perkataan Nisa ini sebanyak 17 kali. 17 kali, dan sekiranya dicampur dengan perkataan yang disandarkan kepada domain dengan Nisa ikum, dia akan jadi 20 kali. Jadi yang disandarkan kepada domain itu ada 3 kali. Jadi keseluruhan perkataan Nisa dalam surah An-Nisa ada sebanyak 20 kali. Saya sebut tentang mukaddimah pengetahuan dan yang perlu kita tahu tentang surah An-Nisa ini, kerana kita tahu bahawa
Surah ini di antara surah yang ada satu cerita yang menarik. Apabila kita pergi kepada ayat 41 daripadanya, kalau tuan-tuan dengar malam ni, kita dengar bermula ayat 24 tadi, wal muhsanatu minan nisa. Kita tak sampai dah ke tadi. Dan yang saya sampai dah. Belum lagi buat. Sampai dah ke ayat 41 dah sampai dah. Kita sampai dah ayat 41 tadi. Di mana satu ketika Nabi SAW menyebut kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Terkejut Ibnu Mas'ud. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, kau nak suruh aku baca surah Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Engkaulah yang menjadi perantara kepada kami. Malaikat turun kepada Allah, turunkan Quran itu kepada engkau. Rasa rendah diri, rasa tak Allahu Akbar. Ini Ibnu Mas'ud cerita bagaimana Rasulullah sendiri minta dibacakan Al-Quran kepadanya. Lalu kata Nabi, qala na'am ya, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, aku suka mendengar Al-Quran ini dibacakan dari aku suka mendengar Al-Quran daripada selain aku. Mana aku suka orang yang bacakan Quran kepada aku. Ini di antara sifat yang boleh kita ambil pengajaran tuan-tuan. Nabi ini suka mendengar Al-Quran dibacakan kepadanya. Terutamanya ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini yang suaranya sedap, suara sedap. Terutama bila dibacakan ayat itu dalam sembahyang dan sebagainya. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, faqara'tu surat An-Nisa. Lalu Ibnu Mas'ud membacalah surah An-Nisa. Dia membaca surah An-Nisa hatta ataitu ila hadhil ayat. Sehinggalah Ibnu Mas'ud kata sampai dia kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbukal cukuplah, cukup, kata Nabi. Lalu kata Ibnu Mas'ud, fa idza ainahu tazrifan. Aku lihat ketika itu air mata Nabi mengalir. Nabi sangat terkesan dengan apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Tapi tuan-tuan boleh bayang daripada surah An-Nisa bawah tu sampai ayat 41 tu lama juga tu kan. Nabi menghayati bacaan Ibnu Mas'ud sampai kat situ yang bermaksud faida fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, yang membawa maksud maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umat. Jadi bila sampai situ Nabi sangat terkesan sehingga Nabi menangis. Pakai idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na, dan Nabi ini dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi kepada umat seluruhnya. Dan Nabi menangis, menunjukkan tajawuz bagaimana Nabi ini terkesan. Nabi memahami apa yang dibacakan kepadanya itu sehingga Nabi mengeluarkan air mata dan menangis. Tuan-tuan sekalian, bukanlah saya nak cerita keseluruhan suatu Nisa pada malam ini. Cumanya oleh kerana kita ni berada pada bulan Quran, kita berada pada bulan Nuzulul Quran, malah dalam suatu Nisa ini kita akan bertemu nanti pada ayat yang ke-82,
ayat yang sangat menakutkan kita bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulub walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Inilah yang saya nak seru pada diri saya dan tuan-tuan semua. Kehadiran Ramadan ini, kalau boleh, kita nak menjadi golongan yang benar-benar tadabbur dengan Al-Quran ini. Kita dah berlalu zaman kita sekadar membacanya saja. Sampai bila sekadar kita nak membaca tanpa kita memahaminya. Quran Allah turunkan untuk menjadi petunjuk kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah turunkan Quran ini menjadi petunjuk kepada kita. Quran ini ibarat papan tanda. Kita nak pergi Kuala Lumpur sampai ke Gambang, kita tengok papan tanda. Kena faham. Terutama kalau kita ni orang baru sampai, ataupun orang daripada Kuala Lumpur sampai Kuantan, dia keluar tol Kuantan tu, dia perlukan papan tanda. Papan tanda tu mesti dipahami, kan? Bukan papan tanda tu kalau bahasa Jepun tak jadi pun, tak faham, tak ada manfaat papan tanda tu. Tak, ataupun bahasa Cina lah pun, tak toleransi sangat, kan? Dia tukar semua papan tu bahasa Cina. Agak-agak macam mana? Jadi petunjuk lah. Kalau kita orang Cina, dia faham, kita faham. Jadi faham tak apa. Dia takkanlah kita biar begitu saja. Mesti kita yang nak sampai ke satu tempat tujuan, kita keluar pada tol, kan? Nak pergi Kuantan, kalau kita tak nak sampai, papan tanda itu sangat penting pada kita lah. Mungkin kalau kita kata zaman sekarang dah ada apa, jadi macam tak relevan lah pula, kan? Tapi maknanya nak cerita je, petunjuk tu penting. Quran ni petunjuk kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham apa guna kalau dia ada papan tanda tetapi kita tak faham, kan? Apa guna? Kita tak faham. Jadi tak ada manfaat pada kita. Sekadar ada je lah, tidak ada manfaat. Tapi bila kita faham, barulah dia akan jadi manfaat kepada kita. Begitulah Al-Quran. Dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi petunjuk dan papan tanda kepada kita apabila kita memahaminya. Sebab itu, tanggungjawab kita bersama mari Ramadan seperti ini untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu demi satu dan sebagainya. Kerana kita sangat bimbang dalam ayat yang seterusnya dalam surah Al-Muhammad, Allah ada sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu tidak tadabbur Quran, atau hati kamu telah terkunci, kata Allah. Sama ada kamu nak menjadi golongan yang mentadabbur ayat-ayat Allah, atau kamu nak jadi golongan yang mengunci hati-hati kamu daripada memahami ayat-ayat Allah. Pilihlah mana satu. Baiklah, mari kita jadikan ruang Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita ini bulan untuk kita tadabbur Quran. Dan memang hikmah Quran ni mungkin Allah jadikan kepada kita bulan Ramadan ni, iqbal, keberkatan Ramadan ni kita sangat nak kepada Quran. Alhamdulillah, suasana nak baca Quran, suasana nak dengar Quran telah ada timbul dalam masyarakat kita. Khasnya bila datang Ramadan, ini keberkatan Ramadan yang Allah beri kepada kita. Jadi manfaatkan sungguh-sungguh agar kita dapat mengutip sungguh-sungguh petunjuk Allah sepanjang Ramadan ini. Sekarang itulah kesekiraan kita pada malam ini. Pentingnya kita dapat sedikit manfaat daripada juzuk kelima yang kita sama-sama dengar pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.